Hai Top Sibian, trend menstream game demi penonton adalah salah satu pekerjaan yang terkenal pada zaman sekarang di mana pemain berpeluang untuk menunjukkan bakat mereka kepada seluruh dunia. Namun kemenangan bukan senang untuk diperolehi. Jadi ini yang membuatkan ramai pemain game menggunakan cara menipu sebelum mereka tertangkap. Untuk mana-mana pemain terkenal atau macam mana pun anda bermain, dah tengok tu, janganlah sesekali mengikut ya. Nombor 12. Dream. Ia adalah topik yang banyak dibahaskan dalam kumpulan pemain Minecraft mengenai statistik speedrun penstream yang bernama Dream. Walaupun dia adalah seorang yang sangat terkenal dalam permainan ini, tetapi pada akhir tahun 2020, kemenangan yang diperolehnya itu kelihatan pelik sebab mana ada pemain yang sentiasa bernasib baik dapat mengumpul Ender Pearl dan Blaze Rod yang sangat banyak dalam satu game. Kemungkinan peluang untuk drop macam ini berlaku hanya 1 dalam 100 juta sahaja. Ini memberi kelebihan untuk dia menamatkan speedrun dengan begitu cepat. Pihak Dream sendiri telah mempertahankan diri dengan mengatakan yang dia hanya bernasib baik dan tidak ada apa-apa pun di sebaliknya. Namun kemudian, pegawai pemeriksaan mendapati yang itu bukanlah satu kebetulan, tetapi ia adalah satu mod untuk menambah kadar drop. Selepas banyak kali memberi alasan, akhirnya Dream telah pun meminta maaf secara rasmi di depan peminat dan pemeriksa speedrun atas kesalahan yang dilakukannya. Nombor 11. XQC. Seorang lagi penstream terkenal yang mempunyai peminat di seluruh dunia ialah XQC. Dia ini sentuh apapun pasti akan selalu mendapat perhatian. Tetapi kisah ini memuncak apabila dia membuka satu folder dalam komputernya yang ditayangkan di live stream. Kemudian ada penonton bermata tajam ternampak nama folder cheats yang bermaksud penipuan. Ini membuatkan ramai orang merasa putus asa dan menganggap dia mungkin menipu. Namun selepas itu, XQC telah menjelaskan yang ia adalah fail yang datang masa dia memuat turun game Pokemon. Dan ia bukanlah program yang salah di sisi undang-undang game ke apa. Ada pula yang menambah, menukar informasi game tidak kira sama ada lagi memudahkan atau menyulitkan, ia tetap menipu dalam game. Oh, ini cuma program yang datang dengan game je ni. Seluruh industri terkejut ya. Nombor 10. IC Vixen dan Bearded Banger. Pasangan penstream ini boleh dikatakan membuat industri permainan Call of Duty Warzone mendapat malu apabila mereka menipu semasa live stream. Bermula dengan IC Vixen yang mana dia boleh muncul dari sebalik bukit untuk menembak musuh yang berada sangat jauh, dan titik yang mencetus keraguan ialah apabila dia menyasarkan tembakannya dari tempat yang dilindungi bukit. Dia seolah sudah tahu yang mesti ada musuh di situ. Hal ini disedari oleh Alex Zedra, seorang penstream dan contoh karakter Mara dalam game ini. Di saat dia sedang bermain dalam pertandingan, pertanyaan tentang hal ini ditujukan kepada teman lelaki IC Vixen iaitu Bearded Banger. Dan apabila melihat kembali klip yang mereka pernah stream, anda akan melihat kepandaian mereka menggunakan aimbot. Semestinya selepas pemeriksaan, mereka berdua telah diharamkan atau di-ban oleh Twitch. Nombor 9. Shroud. Bila disebut, mungkin tidak ada yang percaya pemain yang hebat pun telah diharamkan bermain. Apabila pemain profesional dan penstream FPS terkenal seperti Shroud, seorang yang berprestasi tinggi dalam permainan dan mendapat pujian daripada CSGO, Apex Legends dan Valorant, tetapi hal yang membuatkan dirinya diharamkan itu datang semasa menstream PUBG. Pada masa itu, dia dengan tidak sengaja terjumpa sebuah kereta yang boleh terbang. Dia dan pemain lain yang berdekatan turut keluar melihat benda ajaib ini, dan dia berusaha membuka mikrofon untuk berbual dengan pengguna program menipu itu yang sepatutnya dia halau pemain ini keluar atau melaporkannya. Namun sebaliknya, dia meminta menaiki kereta itu dan meminta penggodam itu membawanya terbang melihat-lihat kawasan. Kemudian, di skrinnya terkeluar kenyataan diharamkan sementara selama sebulan. Shroud sempat tergelak besar sebelum menyedari yang kelakuannya itu sangat tidak sesuai dan sepatutnya dilarang. Nombor 8. David Zakubus Trisi. Walaupun sebagai pemain e-sukan yang penuh dengan banyak kejohanan, kadang-kadang mereka ini pun menipu juga. Seorang pemain profesional, David Zakubus Trisi, yang mempunyai banyak reputasi kejohanan dalam pelbagai permainan sebelum berubah menjadi penstream ini, pernah bermain game Fortnite dengan kawannya dalam mod solo.
Mereka telah bersetuju untuk mendarat di lokasi masing-masing yang sangat jauh jaraknya. Walaupun begitu, apabila kawasan itu semakin mengecil, mereka pun berjumpa juga, tetapi apa yang mereka lakukan ialah berjalan melepasi satu sama lain. Perbuatan ini telah diketahui oleh pemaju game iaitu Epic Games dan pihak mereka berkata yang perbuatan ini langsung tiada semangat kesukanan. Itu adalah mod solo, kenalah berjuang seorang diri dan kalau terjumpa sesiapa kenalah hapuskan semuanya. Kelakuan sebegini jelas mengambil kesempatan ke atas pemain lain dan Zakubo serta kawannya telah pun diharamkan daripada bermain Fortnite. Oh! What? Nombor 7. Annie ROG Stream. Wanita cantik ini boleh dikatakan salah seorang penstream PUBG Mobile yang terkenal. Tetapi akhirnya tembelangnya pecah yang mana kemahirannya itu mendapat bantuan daripada program ESP. Program ini menolong pemain untuk melihat nama dan posisi semua pemain di dalam game, tidak kira di mana pemain itu berada di atas peta, dan masih ada pelbagai ciri lain yang membolehkannya terlepas daripada ditangkap. Pemain juga boleh menyembunyikan skrin semasa program ini dibuka atas live stream. Namun, semasa stream sedang berlangsung, Annie mungkin tersilap dan membiarkan skrin program bantuan itu terbuka dan dia terus tergesa-gesa menutup skrin game itu tetapi tidak sempat. Dia kemudian membuat klip video untuk membela diri dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Nombor 6. Mr. Golds. Berserah sajalah apabila bermain permainan menembak FPS sebab anda akan selalu bersama orang yang menggunakan program menipu. Tidak terkecuali penstream Mr. Golds yang sangat bangga dengan pencapaiannya sendiri. Bila ada orang yang cuba untuk mencari kesalahannya atau tidak percaya dengan kemahirannya, dia akan jadi sangat marah. Contohnya seperti di live stream ini, yang mana dia cuba menunjukkan papan markah yang prestasinya sangat baik tetapi malangnya ia telah dikaburkan oleh text management yang menunjukkan program yang komputer sedang tayangkan dan salah satu daripadanya ialah Engine Owning, sebuah software yang menolong memerhatikan dan menembak musuh bagi pihak pemain. Bukannya nak tunjuk statistik, sebaliknya menunjukkan program menipu dan sejujurnya bila dah ditangkap secara terang-terangan begini, pemain akan dibuang dari dunia game dan kini Mr. Golds beralih ke arah dunia kripto pula. Nombor 5. Azubu Frost. Sangat susah untuk menipu dalam perlawanan peringkat dunia, tetapi percaya atau tidak, ada orang yang boleh membuatnya di dalam perlawanan World Championship musim kedua dalam game League of Legends di peringkat 8 pasukan terakhir. Perlawanan itu adalah antara pasukan Azubu Frost dari Korea Selatan dan Solo Mid dari Amerika Syarikat, yang mana ada seorang pemain Azubu Frost telah memerhatikan skrin monitor besar perlawanan yang selalu menayangkan posisi pemain bagi kedua-dua pasukan itu. Ini membuatkan pasukan Azubu Frost mendapat kesempatan dan mengalahkan pasukan Solo Mid. Tetapi tidak ada rahsia di dunia ini, kerana akhirnya penganjur kejohanan dapat menangkap mereka. Apabila disiasat dan seterusnya didapati pasukan Solo Mid pun telah melakukannya juga. Penganjur membenarkan Azubu Frost marah ke peringkat seterusnya, tetapi mungkin akan didenda dengan wang sebanyak 900,000 baht dan kalau berlaku lagi akan diharamkan terus dari perlawanan. Nombor 4. Solista. Pemain yang berkemahiran, sesiapa pun akan fikir yang mereka mungkin menggunakan program bantuan. Contohnya, pemain tahap Radiant yang dianggap sebagai pangkat tertinggi dalam permainan Valorant seperti Solista, yang sedang membuat live stream itu tiba-tiba akaun pengguna miliknya ditutup pada pertengahan stream dengan pesanan pada skrin penipuan dikesan atau program menggunakan bantuan. Ini membuatkan seluruh industri penstream FPS terkedu. Pihak penganjur game ini, Riot Games, telah pun membuat tweet tentang klip permulaannya seperti yang diminta oleh orang ramai. Dan boleh dilihat bila mata Solista berpaling, dia terus dapat menembak kepala pihak lawan. Tembak tanpa menekan tertikus pula tu. Hei, macam mana peluru boleh keluar ni? Walaupun tuan punya badan telah mengeluarkan kenyataan yang dia menekan space bar untuk menembak, tapi macam susah nak percaya pula. Nombor 3. Riot. Orang kalau nak menipu, walaupun berada dalam kawasan penganjur pun boleh menipu. Seperti di dalam pertandingan TGS Signature Series peringkat suku akhir untuk memenangi Valorant pada tahun 2020. Pengguna program menipu itu dikesan semasa di tengah perlawanan, iaitu pemain daripada pasukan Tokyo bernama Riot yang dapat menembak pihak lawan walaupun sasaran tidak ada pada badan, atau kadang-kadang dia belum nampak orang itu pun.
Ini memang jelas pekerjaan aimbot. Kalau macam ini, mana boleh berdiam sahaja. Komuniti Valorant telah mengumpul bukti untuk pihak Riot Games memeriksa dan kemudian mengharamkan Riot mengikut peraturan. Walau bagaimanapun, pasukan Tokyo kalah dalam perlawanan itu dan terkeluar daripada pertandingan dengan markah 2-0. Dah menipu pun kalah juga. Nombor 2, Tavo Betancourt. Pelakon suara dan pelakon Tavo Betancourt telah menggemparkan dunia sosial dengan video yang menunjukkan cara dia bermain permainan Super Mario dalam masa 5 minit melalui saluran Bedabool. Semestinya dia bukan pemain speedrun dan telah menggunakan sedikit helah untuk menyempurnakan videonya dengan menggunakan rakaman orang lain. Helah pertamanya ialah teknik memecut pada awal game yang mana tidak boleh dilakukan kalau menggunakan alat kawalan biasa seperti di dalam tangan Tavo ini. Kemudian, rakaman videonya yang mencuba software Tool Assisted Speedrun iaitu sebuah program simulasi tentang cara bermain game di dalam masa yang singkat sahaja. Dalam video ini, pelbagai klip milik pemain lain telah disunting. Terus terang kami katakan, ini sangat pandai. Tetapi berjaya juga ditangkap oleh pemilik asal klip yang telah membongkarnya. Akhirnya, Tavo terpaksa membuat video meminta maaf di atas perbuatannya yang memalukan ini. Nombor 1. Alexei Solo Berezin. Penipuan yang sangat terkenal ini telah dijadikan meme berkaitan nombor 322. Ia untuk mengejek pemain yang bermain dengan sangat teruk atau macam disengajakan sebab telah mengatur keputusan perlawanan. Ia bermula daripada tahun 2013 dalam perlawanan Star Ladder apabila Solo dan pasukannya Rockskis mengalami kekalahan dalam perlawanan, di mana penganjur dapat tahu tentang sebuah website terkenal yang mempunyai wang taruhan yang tinggi untuk perlawanan ini. Bukan itu sahaja, siasatan mendapati ada bukti pemindahan wang $322 atau dalam 10,000 baht yang masuk ke dalam akaun Solo. Hal ini terbongkar tepat dengan waktunya dan dia telah mendapat bayaran untuk membuat pasukannya kalah. Solo telah diharamkan oleh game Dota 2 selamanya dan ditambah dengan larangan menyertai pasukan Rockskis selama setahun.